السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis عن أنس رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا. قال أفيلتزمه ويقبله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا. قال فيأخذ بيده ويصافحه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. أو كما قال. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Daripada Anas radhiyallahu anhu, kata dia, satu orang laki-laki jumpa Nabi. Laki-laki itu tanya Nabi, kata dia, ya Rasulullah, ar-rajulu minna yalqa akhahu aw sadiqah ayanhanilah? Satu orang laki-laki sahabat Nabi, dia jumpa Nabi. Bila dia jumpa, dia tanya Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, kalau sekiranya kita jumpa saudara kita ataupun kawan kita, ayanhanilah, adakah kita hormat dia, kita kena bongkok? Ini satu orang sahabat jumpa Nabi. Dia nak tanya Nabi tentang cara hormat. Kita hari-hari jumpa orang, kita jumpa adik-adik kita, kita jumpa kawan kita, kita jumpa orang hari-hari. Jadi bila jumpa, ada nak hormat macam mana? Maka sahabat ni, bila dia jumpa Nabi, dia tanya Nabi, dia kata, ya Rasulullah, kalau kita jumpa dengan saudara kita, kalau kita jumpa dengan sahabat kita, kita jumpa dengan kawan kita, adakah kita kena bongkok? Lagu macam Jepun, macam Korea tu, bila jumpa bongkok, adakah kita nak buat macam tu? Qala Nabi SAW la. Nabi kata tak. Tak disuruh kita jumpa bongkok macam mana orang Jepun jumpa kawan tu. Kata laki-laki itu lagi, dia kata, afayaltazimuhu wa yuqabbilu? Dia kata, adakah kita bila jumpa saudara kita, apabila kita jumpa kawan kita, adakah kita nak kena peluk dia, nak kena cium dia? Jumpa, peluk. Jumpa, peluk sekali dengan cium pipi dia. Adakah macam tu yang disuruh oleh agama kita? Qala Nabi SAW la. Nabi kata tak. Tak disuruh kita bila jumpa orang, peluk orang, cium, tak disuruh macam tu. Qala, sahabat ni tanya lagi, dia kata, faya'khudhu biyadihi wa yusafihu? Adakah kita bila jumpa saudara kita, jumpa kawan kita, kita jumpa dia, kita suar tangan kita jabat tangan dengan dia? Adakah disuruh macam tu? Qala Nabi SAW na'am. Nabi kata begitu. Maknanya menjadi sunnah Nabi, menjadi amalan Nabi SAW. Kita bila jumpa sama-sama kita, suar tangan, musafahah, orang Arab panggil. Musafahah maksudnya jabat tangan. Assalamualaikum, suar tangan, jabat. Itu sunnah Nabi SAW. Di dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha,
kata Aisyah, qadima Zaid bin Harithah al-Madinah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baiti fa'atahu faqari'a al-bab faqama ilayhi an-nabi sallallahu alaihi wasallam yajurru thawbah fa'tanaqahu wa qabbalah atau kama qala. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi daripada Aisyah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah kata satu hari Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi. Nabi suruh sayang dekat Zaid ni. Nabi sayang Zaid, sayang sekali dengan anak Zaid. Zaid ni anak angkat Nabi. Anak Zaid pun jadi anak angkat Nabi juga. Maka disebut Zaid dan disebut anak dia nama Usamah. Usamah bin Zaid ni, dua-dua ni disebut hibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebut dengan panggilan hibbu Rasulullah. Maksudnya kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebut sayang dekat Zaid ni. Sahabat-sahabat Nabi pun kadang-kadang ada benda yang nak dicakap dengan Nabi berasa tak terbit, berasa tak boleh nak terbit di mulut nak bercakap, dia tangkap Zaid. Minta Zaid tolong cakap. Pasal apa? Harap-harap bila Zaid cakap ni Nabi boleh dengar. Pasal sayang Nabi kepada Zaid ni cukup sayang dekat Zaid ni. Maka hadis yang kita baca ni Aisyah cerita kat kita. Aisyah kata satu hari Zaid anak angkat Nabi ni dia keluar musafir ke satu tempat dan hari itu dia balik ke Madinah. Setelah tak ada berapa lama, hari itu dia balik ke Madinah. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baiti. Aisyah kata kebetulan hari Zaid balik tu, masa Zaid sampai di Madinah tu Nabi ada di rumah Aisyah. So, Nabi ni ada ramai isteri, maka hari tu giliran rumah Aisyah. Zaid balik daripada musafir dia cari Nabi. Sebab selain daripada Nabi, Nabi juga adalah pengangkat dia. Dia cari Nabi. Nabi ada di rumah Aisyah. Fa'atahu faqara al-bab. Maka Zaid pergi ke rumah Aisyah. Bila sampai di rumah Aisyah, faqara al-bab, ketuk pintu. Zaid ketuk pintu, bagi salam. Faqama ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni bila dengar aja suara Zaid, bangkit disambut Zaid mai ni. Sayangnya Nabi kepada Zaid ni macam tu. Dengar suara Zaid ni, bangkit. Faqama Nabi sallallahu alaihi wasallam ilai. Nabi bangkit terus disambut Zaid ni di pintu tu. Ia jurru thawbah. Nabi terus pegang baju Zaid ni, tarik mai dekat. Fa'tanaqahu wa qabbalah. Nabi peluk dia, Nabi cium pipi dia. Hadis itu riwayat Imam At-Tirmizi. Hadis tadi kita baca, sahabat tanya Nabi, kalau kita jumpa saudara kita, kita jumpa kawan kita, adakah kita boleh dipeluk, dicium dia? Nabi kata la. Mai pula hadis ni, Zaid balik daripada musafir sampai di rumah, dia ketuk pintu, dia bagi salam, Nabi bangkit pergi buka pintu, Nabi peluk dia, Nabi cium dia. Maka ulama hadis membuat kesimpulan. Ulama hadis kata, bagi kita hadut jumpa hari-hari, tidak disunatkan peluk dan cium. Tetapi disunatkan kita peluk dan cium saudara kita ni kalau sekiranya dia musafir yang jauh. Dia balik daripada musafir yang jauh, maka disunatkan kita peluk dan cium dia. Macam mana orang yang pergi buat haji sebulan, 2 bulan dia ada di Mekah sana tu, bila balik mai disunatkan kepada kita ni peluk orang yang balik daripada musafir yang baik ni dan cium dia. Dan menjadi amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mencium keluarga terdekat dia, Nabi cium di dahi. Itu amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam di kalangan keluarga terdekat. Nabi dengan isteri Nabi, Nabi dengan adik-beradik dekat-dekat, anak-anak, adik-beradik keliling yang rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi cium di dahi. Maka cium di dahi itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Di dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Safwan bin Assal radhiyallahu anhu, kata dia, qala Yahudi li sahibihi, izhab bina ila hadha an-nabi
فأتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألاه عن 9 آيات بينات فذكر الحديث إلى قوله فقبلوا يده ورجله وقال نشهد إنك نبي أو كما قال hadis riwayat Imam At-Tirmizi daripada Safwan bin Assal radhiyallahu anhu. Kata dia satu hari satu Yahudi kata dekat kawan dia. Safwan ni menceritakan kisah Yahudi 2 orang. Hak seorang kata kepada seorang lagi, dia kata izhab bina ila hadzal nabi. Dia kata jom kita pergi jumpa yang kata nabi itu. Yahudi tahu cerita kata ada satu nabi di kalangan orang Islam nama dia Muhammad bin Abdullah. Dia kata sebab Yahudi pun duduk di Madinah juga pada masa itu dan Nabi SAW pun duduk di Madinah. Maka di kalangan Yahudi ini memang sembang kuat. Cerita pasal Nabi ini mereka sembang kuat. Di kalangan mereka yang alim kitab Taurat, mereka tahu kata Nabi Muhammad ni betul-betul Nabi tapi tak mengaku. Di kalangan hak ikut-ikut, hak reti tak reti ini mereka ikut alim mereka kata Nabi, mereka kata Nabi. Alim mereka kata tak, mereka kata tak. Maka di kalangan Yahudi ni ada 2 orang. Hak seorang ni dia kata kat kawan dia kata izhab bina ila hadzal nabi. Dia kata jom kita pergi jumpa Muhammad yang kata Nabi ni, jom kita jumpa dia. Fa ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dua-dua mereka pun pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasa'alahu an 9 ayatin bayyinat. Bila dia sampai di depan Nabi, dia tanya Nabi ada 9 soalan cepumat. Dia tanya Nabi. Dia pergi jumpa Nabi, dia tanya tentang 9 perkara yang ada sebut dalam kitab Taurat. Tujuan tanya tu pasal apa? Pasal nak test kalau betul-betul Muhammad ni Nabi, dia boleh jawab soalan ni. Maka bila sampai di depan Nabi, dia tanya 1, 2, 3, 4 sampai 9 dia tanya. Fadzakar al-hadis, hadis cerita panjang tentang soalan dia, tentang jawapan Nabi. Dia tanya Nabi jawab, dia tanya Nabi jawab, dia tanya Nabi jawab. Macam mana yang Nabi jawab tu, macam tu dalam kitab Taurat yang dia membaca. Sehinggalah sampai habis dia tanya, Nabi jawab belakang, faqabbalu yadahu wa rijlah. Yahudi ni terus pegang tangan Nabi, dia cium tangan Nabi, dia cium kaki Nabi sekali. Yahudi ni, Yahudi yang 2 orang ni. Soalan yang dia tanya 9 perkara ni, Nabi jawab tepat-tepat. Bila dia dengar jawapan Nabi tepat-tepat, maka yakin dia, kata ni memang Muhammad ni memang Nabi sungguh. Oleh kerana dia yakin bahawa Muhammad ni Nabi sungguh, dia pegang tangan Nabi, dia cium, dia pegang kaki Nabi, dia cium. Waqala, dan kata dua-dua Yahudi ni, dia kata nashhadu innaka nabi. Dia kata kami nak saksi hang memang Nabi wahai Muhammad. Dia kata dan hadis itu riwayat At-Tirmizi. Daripada hadis ni tuan-tuan dapat kita faham bahawa apa? Yahudi pun yang tak masuk Islam, Yahudi pun bila tahu kata Nabi Muhammad ni Nabi, cium tangan cium kaki. Apatah lagi kita ni umat Islam yang mengaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu Nabi kita. Apa pasal kita tak tahu hormat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yahudi ni dia tahu kata Nabi Muhammad ni Nabi, dia pegang tangan dia cium, bukan takat tangan dia cium, kaki boleh pegang dia cium. Depan Nabi juga dia kata nashhadu innaka nabi. Kami naik saksi bahawa hang memang Nabi. Dia berkata dekat Nabi. Kalau Yahudi pun macam tu punya hormat dekat Nabi apabila dia meyakini kata Nabi Muhammad tu Nabi, apatah lagi kita orang Islam ni 10 kali, 100 kali, 1000 kali tu kita kena sanjung tinggi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Islam seperti yang diriwayatkan daripada Ibni Umar radhiyallahu anhu. Ibnu Umar maksudnya Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Abdullah anak Sayyidina Umar Al-Khattab, dia adik ipar Nabi. Pasal kakak dia Hafsah ni, kakak dia isteri Nabi. Maka Abdullah bin Umar bin Al-Khattab ni dia adik ipar Nabi, dia sahabat Nabi, dia orang kanan Nabi. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab ni dia cerita satu kisah panjang. Sampailah satu peringkat dia kata apa? Fadanawna minan Nabi sallallahu alaihi wasallam
faqabbalna yadah. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, dia kata kami dengan Nabi ini, dia kata kami dengan Nabi ini fadanawna minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kok mana pun kami nak pergi rapat, nak pergi dekat, nak pergi hampir dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dapat aja dekat dengan Nabi, faqabbalna yadah, kami tak akan lepas peluang, kami akan pegang tangan Nabi dan cium tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu riwayat Imam Abu Dawud. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada 4 hadis yang kita baca ni dapat kita buat kesimpulan bahawa Islam suruh kita ni hormat sama-sama kita. Dan cara hormat sama-sama kita ialah sekurang-kurangnya bagi salam. Sekurang-kurangnya bagi salam, Assalamualaikum. Kita dah baca tajuk tu di Masjid Padang Temu Sula ni. Pernah sahabat yang jumpa Nabi, bila sampai bagi salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi jawab, Alaikumussalam. Nabi kata asyarah. Mai pula satu sahabat, Assalamualaikum warahmatullah ya Rasulullah. Nabi jawab, Alaikumussalam warahmatullah. Nabi kata asyrun. Mai pula satu sahabat, dia kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi jawab, Alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi kata salatu. Maksud dia apa dia? Bagi salam itu cara hormat orang Islam sama orang Islam. Bagi salam takat Assalamualaikum, Nabi kata asyarah, 10 pahala. Bagi salam Assalamualaikum warahmatullah, Nabi kata asyrun, 20 pahala. Bagi salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nabi kata salatun, maksudnya 30 pahala. Daripada hadis yang kita baca malam ni, satu kesimpulan yang kita boleh buat ialah cara hormat sama-sama kita ialah satu, bagi salam. Yang kedua, cara hormat sama-sama kita ialah suar tangan dan berjabat salam. Jabat salam itu sunnah Nabi SAW dan disahkan amalan ini sebagai sunnah oleh Nabi SAW sendiri. Kesimpulan ketiga yang boleh kita ambil daripada 4 hadis yang kita baca pada malam ni ialah kalau sekiranya saudara kita ataupun kawan kita ni berpisah lama, tak jumpa dia lama, kerana dia musafir ke, kerana dia pergi kerja di satu tempat mana ke, kerana apa-apa juga, kita tak jumpa dia lama. Bila jumpa pula tu setelah lama tak jumpa, disunatkan bukan saja salam, bahkan peluk dan ciumnya. Itu sunnah Nabi SAW. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua, insyaAllah. Kita menggunakan Baharul Mali jilid 16, muka surat 152. Jilid 16, muka surat 152. Bab ma jaa fi akhdhil mal, iaitu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan ambil harta. Malam ni kita nak tengok satu tajuk cerita apa hukum kita duk cari duit ni. Kita kerja, kita buat part time pula lagi, kita buat menyaga pula buat tepi lagi. Selain daripada kerja dah dapat gaji, buat part time lagi. Lain daripada kerja, lain daripada buat part time, lain pada tu ada menyaga pula lagi. Apa hukum kita mencari duit ni? Ketahuilah saudaraku, adalah mengambil harta ataupun cari duit itu ada 2 jalan. Cerita cari duit ni ada 2 macam, dia kata. Satu jalan dipuji oleh syarak. Satu cara dia kata yang ni agama tak kata salah, agama kata bagus. Itu satu. Dan satu jalan lagi dikeji oleh syarak. Ada satu jalan lagi cari duit agama tak suka. Ini ada 2 jalan. Maka jalan yang dipuji oleh syarak itu ialah mengambil harta dengan jalan halal, serta niat untuk nak buat kuat atas buat ibadah dan buat taat kepada Allah. Jalan yang pertama yang agama suka ni apa dia? Kita cari harta jalan halal, kita cari duit jalan halal, dan niat kita cari duit tu pasal apa? Bila ada duit kita nak buat kebajikan. Yang ni paling cantik. Nombor 1, kita cari duit dengan jalan halal. Itu nombor 1. Nombor 2, bukan sahaja cari duit jalan halal. Niat kita cari duit tu apa? Bila ada duit, aku nak buat kebajikan. Bila ada duit, boleh tolong orang. Bila ada duit, boleh bantu orang. Bila ada duit, boleh sedekah ke orang. Bila ada duit, ingat macam tu. Ini nombor 1, paling baik, saya kata.
Dan jalan yang dikeji syarak itu pula, dia kata terbahagi dua. Jalan tak elok ni pula ada dua. Ada jalan yang dikeji sangat-sangat. Jalan yang agama tak suka ni ada dua. Hak satu betul-betul agama tak suka. Apa dia yang betul-betul agama tak suka? Iaitu diambil harta dengan jalan haram, dengan jalan yang tiada dibenarkan oleh syarak. Yang ni paling agama tak suka. Dia mencuri ni jalannya. Dia mencuri. Agama juga tak suka orang mencuri. Orang yang pergi terlibat di dalam medan perang, balik daripada medan perang, curi. Maksud dia ambil dulu harta rampasan perang yang nak dibahagikan ni, belum bahagi ambil dulu. Ambil dulu tu, Nabi kata orang ni akan masuk neraka. Ini kan pula pergi curi terang-terang. Ini kan pula pergi curi terang-terang, lebih lagi dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jalan yang pertama, jalan yang dikeji syarak yang pertama. Jalan yang dikeji syarak yang kedua ialah jalan keji yang tiada sangat, dia kata. Tak elok, tapi taklah teruk sangat, tapi tak elok. Apa dia? Iaitu mengambil harta dengan jalan halal, tetapi niat nak bersedap-sedap, nak bersuka-suka dengan harta. Ini jalan yang kedua. Kerja jalan halal, duit dapat halal, tapi tujuan dia apa? Bila dapat duit, dia nak bermewah-mewah, tolong orang tak ada, cerita nak belanja untuk agama tak ada, cerita apa? Nak cari duit, kemudian duit tu nak joli, nak seronok-seronok. Agama tak suka. Walaupun duit tu dapat dengan jalan halal, tapi niat tu, niat apa? Niat nak bermegah-megah dengan duit, agama tak suka juga benda macam ni. Jadi dia nak beritahu kata apa? Cari duit ni ada dua macam. Satu jalan halal, satu jalan yang dikeji syarak. Jalan yang dikeji syarak ni pula ada dua pula. Satu apa? Cari jalan halal, tapi niat untuk nak berseronok-seronok, dikeji oleh syarak. Satu lagi apa? Terang-terang cari jalan haram. Yang ni lagi-lagi dikeji oleh syarak. Macam tu. Baik. Maka siapa-siapa yang menghimpunkan harta dengan menurut nafsu jua, dengan tiada peduli halal dan haram, bahkan mau mengumpulnya sahaja dengan apa jalan yang dapat, maka tiada dapat apa-apa baginya di akhirat melainkan neraka. Ini paling malang sekali. Dia jenis membujuk lalu melentang patah. Janji duit dapat tangannya, walau terpaksa mencuri, walau terpaksa fitnah orang, walau terpaksa pergi buat bohong dan sebagainya, apa pun dia akan buat. Janji duit main tangan dia. Hak ni dia kata habislah. Dia tak ada apa dah. Akhirat itu neraka semata-mata untuk dia. Hak ni habis, dia kata. Sebagaimana tersebut di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, kata dia an Khawlah binti Qais wa kanat tahta Hamzah ibn Abdul Muttalib. تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا المال خضرة حلوة من أصابه بحقه بورك له فيه. Diriwayat daripada seorang perempuan yang juga seorang yang terbilang masuk dia di dalam sahabat Nabi SAW. Dia ni bukan kata koman-koman punya perempuan. Dia kata Khawlah. Khawlah ni bukan koman-koman punya perempuan. Pasal apa dia ni tak koman? Pasal dia isteri kepada pak penakan Nabi. Dia isteri kepada Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib yang mati masa perang Uhud. Dia isteri kepada Sayyidina Hamzah yang Nabi sebut, kata Sayyidina Hamzah ni Sayyidus Syuhada. Nabi kata Sayyidina Hamzah ni ialah pengulu kepada orang-orang yang mati syahid. Sayyidina Hamzah yang mati di dalam perang Uhud, yang mati dia ni sangat menyayatkan hati. Sayyidina Hamzah yang mati dalam perang Uhud bukan mati kena panah saja, bukan mati kena tombak saja, tetapi mayat dia dibelah dada, dirabut keluar jantung daripada dada dia, dipotong hidung, dipotong telinga, dirobek-robek seluruh tubuh badan dia. Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, pak penakan Nabi SAW, yang hidup mati dia mempertahankan Nabi SAW. Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib yang apabila Nabi SAW duduk di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam, Nabi duduk di situ semasa duduk dakwah cara senyap-senyap ni, tiba-tiba Sayyidina Umar Al-Khattab main masuk. Umar Al-Khattab yang baru lepas tampak adik dia, kemudian main cari Nabi.
Bila masuk aja dalam rumah Al-Arqam bin Abil Arqam ni, Nabi duk ada dengan beberapa orang sahabat. Bila umat masuk aja, orang yang mula bangkit ialah Hamzah bin Abdul Muttalib. Dia mula bangkit. Dia bangkit berdiri, dia azan Nabi. Dia duduk di depan Nabi. Dia kata, Muhammad, hang duduk. Dia kata, kalau umat main ni kerana nak buat jahat dekat hang, aku galang ganti dia. Ni Hamzah bin Abdul Muttalib. Isteri Hamzah bin Abdul Muttalib ni nama dia Khawlah. Dia adalah wanita yang terbilang. Suami tak boleh jadi kuat, tuan-tuan, kalau bini bawa masalah. Suami boleh jadi kuat kalau bini ni bini yang terbilang, bini yang reti agama, bini yang sanggup apa jadi pun semata-mata kerana perjuangan agama suami dia. Maka Khawlah ni termasuk dalam golongan isteri yang macam ni. Dia kata nama dia ialah Khawlah bin Qais radhiyallahu anha, dan adalah ia di bawah, yang ni isteri kepada bapa penakan Nabi yang bernama Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Sina Hamzah tu berapa kali dah kita cerita. Mayat dia dikebumikan di kawasan Uhud. Kalau hari ni kita pergi Mekah buat haji ke buat umrah ke, di antara tempat yang pasti kita akan lawat ialah kawasan Uhud. Bila kita sampai di sana, dia tulis di situ. Dia tulis di situ perkuburan syuhada Uhud. Bila kita sampai di situ, kita kena ingat Sayyidina Hamzah salah seorang yang ada di dalam kawasan kubur tu bagi salam kepada mereka semua. Assalamualaikum ya ahlat diyaril mu'minin wa inna insya'Allah bikumul lahiqun. Kena bagi salam macam tu. Ingat Sayyidina Hamzah salah seorang tu ada dalam tu. Setelah berapa puluh tahun mayat dia dikebumikan di situ. Bila banjir kawasan tu satu masa dulu, terapung mayat-mayat yang dikebumikan di situ. Mayat Sayyidina Hamzah ni setelah berapa puluh tahun dikebumikan, bila orang jumpa mayat yang terapung dalam air ni, angkat, darah duk mengalir lagi daripada badannya. Ini Hamzah bin Abdul Muttalib. Hebatnya sampai macam tu. Maka tak heran Nabi bagi pingat dekat dia. Nabi kata Hamzah ni Sayyidus Syuhada. Dia pengulu kepada orang-orang yang mati syahid. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Khawlah adalah isteri Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Berkata ia, telah aku dengar Nabi SAW bersabda, sesungguhnya ini harta ada hijau, hidup lagi manis. Nabi SAW pernah sebut di depan orang semua. Nabi kata inna hadzal mal, Nabi kata sesungguhnya harta ni, yang kata duit ni, yang kata ringgit ni, yang kata harta mah perak tanah bendang, yang kata harta ni, Nabi kata khadiratun. Khadirah maksud dia apa? Hijau. Hijau ni menarik. Kita tengok pokok-pokok hijau, rumah kita rumput hijau, kita tanam pokok-pokok hijau. Hijau ni satu pandangan yang melegakan. Bila kita tengok tu berasa lega, berasa tenteram. Harta ni, siapa pun kalau tengok harta ni dia syok. Tak ada orang tengok duit tak mau ni, tak ada orang. Telinga pekak pun duit not jatuh dengar. Telinga pekak, tapi duit not, duit kertas jatuh, dia kata duit jatuh nak ambil, dia dengar. Pasal apa? Pasal harta benar. Maka harta ni Nabi kata apa? Khadirah, dia hijau. Dia menarik orang semua. Hulwah, bukan setakat hijau. Nabi kata hulwah, halwa. Kita duk kata halwa ni maksud dia apa? Benda manis. Hulwah tu bahasa Arab. Hulwah ni maksud dia manis. Yang kata harta ni bukan saja mata tengok nampak menarik, rasa dia pun manis. Ada duit dengan tak ada duit boleh tahu rasa dia macam mana. Bila ada duit rasa syok, duduk pun merasa steady gitu. Bila tak ada duit dia tak syok. Duduk pun merasa lagu bangku keras, tak ada duit. Bila ada duit ni hulwah, dia jadi manis, dia jadi elok. Kita pun manis, orang dengan kita pun manis. Orang dengan kita pun manis, pasal orang tahu kita ada duit. Ni dunia akhir zaman ni macam tu. Nabi dah beritahu awal-awal dah. Nabi kata hijau hidup pada rupa keadaannya. Tengok duit ringgit ni, cukup syok. Yang ni bagus dipandang. Semua orang tidak benci melihatnya. Tak ada orang tak mau duit ni, tak ada orang. Tak ada orang tak mau duit. Hak berbunuh kerana nak duit, yang ni ada. Cerita bagi duit tak mau ni, tak ada. Dia kata, kalau ada, bilangannya sangat sedikit. Yang orang bagi duit tak mau ni, bilangan dia sangat sedikit. Maka dia kata semua orang tak benci nak melihat duit ni. Sebenarnya tak ada siapa benci melihat emas perak dan sekalian mata belah. Tak ada siapa benci.
Semua orang tengok benda elok ni teringin. Duk pakai kereta kancil, duk tengok Gen 2 orang nak buat karan Gen 2 ni. Automatik, siapa pun. Kepiah putih atas kepala, janggut pun cantik elok pun, dia ada juga duk ingat dalam hati, kalau aku ada duit lebih sikit nak tukar perdana. Ada dalam hati tu dua terik tu ada. Kalau ada lebih sikit nak tukar kereta ni bunyi merasa lah. Tuan-tuan, maka hak ni, hak Nabi SAW bagi tahu dekat kita, tak ada manusia yang tak mau mata benda, tak mau duit ni, dia kata. Dan mencita-cita orang yang memandangnya dan berkehendak kepadanya. Nabi kata siapa pun kalau tengok ni hati teringin tu ada. Cuma boleh dapat, tak boleh dapat tu cerita lain. Tapi teringin ni tak boleh bohong. Teringin tu ada. Tengok orang rumah elok kita teringin, tengok orang kereta elok kita teringin. Kita teringin benda-benda yang macam ni. Nabi bagi tahu macam ni. Maka lagi manis rasanya. Boleh ke tangan kita tahulah manis duit ni macam mana. Saya kata. Yang ni rasa menghimpunkan harta tu manis, sedap dan cenderung nafsu kepada sedap itu. Oh, nafsu cukup mau kepada harta benda RM2 ni. Sabda Nabi SAW, siapa ambil akan dia dengan haknya. Nabi kata harta yang menarik ini, siapa yang ambil harta ni dengan jalan betul. Dia mengambil harta dengan jalan hak, yakni menghimpun harta tu dengan jalan syarak dan dengan jalan yang bagus, lagi dengan jalan yang halal, maka diberkatkan baginya pada harta itu. Hak ni lah yang susah. Nabi kata siapa dapat duit tu dengan jalan halal, dengan jalan hak, dengan jalan betul, Nabi SAW kata burika lahu fi, maka diberkati harta itu baginya. Berkah duit tu mai kat dia. Duit tu mai kat dia, dia tak jadi lupa dia tu. Itu tanda berkah. Duit tu mai kat dia, dia ingat daripada jumlah yang dapatnya ada sebahagian orang lain, dia nak pergi tolong orang. Itu berkah. Bila mai kat dia, dia tak ingat nak bagi kat siapa. Itu tanda-tanda dia itu tak berkah untuk dia. Bila mai kat dia, dia ada ingat nak tolong orang. Dia dapat RM100, dia ada ingat nak bagi RM100 kat orang. Itu berkah. Dia dapat RM1,000, dia ada ingat nak bagi RM10 kat orang. Itu berkah. Dia ada ingat dalam hati dia nak bagi ke orang, nak tolong orang. Dia ada ingat dalam hati dia. Maka itu tanda berkat dapat pada dia. Dia kata yang ni tidak ada salahnya menghimpunkan dengan jalan halal itu. Hanya takut salah kepada belanja. Belanjanya pula. Cuma nak kena jaga apa dia. Duit dah main elok dah, belanja pula nak kena pasti ke jalan yang elok. Duit main elok dah, kita kerja titik peluh, kita dapat rezeki halal. Elok dah, tengok-tengok pergi belanja, beli benda tak elok. Pergi beli jamak lucak, bagi anak pinak tengok, habis tidak. Duit main elok dah, cara kita belanja tu jadi tersangkut balik. Maka jangan macam ni, dia kata. Maka jikalau harta itu datang daripada halal dan dibelanjakan dan digunakan kepada macam-macam rupa kebajikan, maka itulah yang sebaik-baiknya. Masuk jalan elok, keluar pun jalan elok. Kena tengok apa metro kemarin. Takut dekat. Budak perempuan umur 14 tahun mengaku dia dah berzina dengan berapa banyak jantan. Mengaku. Muka depan surat abang pula. Abang pula detail apa benda dia buat karut tuan-tuan. Karut. Fitnah yang melanda akhir zaman ni, dia teruk dia dalam macam tu. Kita dah baca di masjid ni dah. Cerita fitnah akhir zaman kita baca masjid ni. Di masjid ni kita baca cerita Nabi kata apa? Nabi kata menjelang akhir zaman ni zina kot tepi jalan. Kita baca di masjid ni. Untuk undang balik kitab ni jumpa hadis. Menjelang akhir zaman ni zina tepi-tepi jalan. Tepi-tepi jalan aja berlaku zina. Tidak ada malu, tidak ada segan, tidak ada tilu. Ini petanda akhir zaman. Kemarin metro pula muka depan cerita ni. Cerita hak Nabi duk kata nak jadi tu, jadi dah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dan jika harta itu dihimpun serta dibelanjakan kepada apa-apa yang ditegah syarak, maka dapat celaka diri dengan sebabnya. Duit dibelanja jalan tak kena, celaka menimpa kita. Kena jaga. Dan banyak orang ada yang demikian itu. Dia kata ramai orang jadi macam itu. Ada orang dapat duit jalan salah, belanja jalan salah, paling teruk. Ada orang dapat duit jalan elok, belanja pula jalan salah, pun jadi teruk juga.
Yang Islam mau ni apa? Duit dapat jalan halal, belanja juga ke jalan yang halal. Hak ni hak Islam dah. Baik, maka sabda Nabi SAW, wa rubba mutakhawwidin fi ma sya'at bihi nafsuh min malillahi wa rasulih laisa lahu yawmal qiyamati illa an-nar. Maksud dia, dan banyak orang, Nabi kata wa rubba maksud dia banyak. Oh, Nabi kata berapa banyak orang yang dah mengharung di dalam mengambil harta dan menghimpun harta pada barang yang dikehendaki oleh nafsunya, sehingga kan daripada harta Allah dan Rasul tiada ada bagi orang itu pada hari kiamat melainkan neraka. Oh, Nabi kata menjelang akhir zaman ni manusia bukan sahaja dia cari rezeki yang haram, bukan setakat tu aja. Sampai harta tu, harta hak Allah dan Rasul pun dia boleh ambil. Contohnya apa? Duit zakat. Duit zakat ini malullah, itu harta Allah. Kita ada duit RM3,000 untuk 1 tahun. Daripada 1 Muharram tahun lepas sampai 1 Muharram tahun ni, kita ada duit RM3,000 tak luar. Maka kita kena buat keluar zakat 2.5% daripada jumlah RM3,000 ni. Maka 2.5% daripada duit hadut ada kat kita itu sudah jadi harta Allah. Walaupun dia ada dalam akaun bank kita, walaupun dia ada dalam kotak duit kita, tetapi harta itu harta Allah. Nabi kata menjelang akhir zaman ada manusia sampai harta Allah pun dia sapu juga. Satu, itu bagi kes kita. Bagi kes orang berkuasa, dia diamanahkan untuk pegang duit zakat. Dia diamanahkan untuk kutip duit zakat orang, dan dia pemegang amanah, pegang duit tu. Dia sentai duit tu, buat belanja untuk diri dia. Lagi-lagi dia ni tanggung akibat di depan Allah Subhanahu wa taala. Jaga baik-baik tuan-tuan. Jaga baik. Kita jadi amil misalnya duk kutip duit zakat. Kita jadi amil, kita duk kutip duit zakat. Ada orang kadang-kadang dia main bayar zakat, kita nak tulis resit dia tak ambil, dia turun pistak betul balik. Kalau kita amanah, kita tulis je lah resit tu. Pasal duit tu duit zakat, tak lagi nak audit, nak jumlah, nak cek lah. Dia tengok dah dia ni turun balik, tak mau ambil resit, dia pun tak tulis, duit tu dia lipat pun dalam poket dia. Dia makan duit zakat. Tuan-tuan, orang macam ni disebut oleh Nabi SAW. Nabi kata di hari kiamat esok tak ada pada dia ni melainkan neraka. Oh, jangan buat pasal benar. Dan bermula harta ni dia beritahu. Dan bermula yang kata harta Allah dan harta Rasul itu ialah seperti harta ghanimah, seperti harta rampasan perang, itu hak Allah, ataupun harta di dalam baitul mal, ataupun harta yang duduk dalam baitul mal, ataupun lainnya. Baitul mal ni duit zakat lah, semua pergi masuk baitul mal. Jaga baik-baik, jangan siapa-siapa pergi suka-suka hati hidup belanja duit zakat, buat lagu macam duit poket dia. Jangan, pasal benda ni boleh membawa susah dia di hari akhir esok. Maka diambil oleh orang yang memerintah. Itu dia. Orang yang memerintah, yang diamanahkan jaga duit zakat, dia pergi guna duit ni jalan yang tak betul. Maka digunakannya pada hawa nafsunya. Maka tidak ada balas orang yang demikian itu melainkan neraka pada hari kiamat. Jaga baik. Dia pergi jadi pemegang amanah duit zakat, dia pergi guna duit zakat bagi dia pergi bola depak dah budak-budak kampung. Pasang dia, dia pergi koyak duit zakat tu pergi bagi jesi bola dekat budak-budak kampung. Dia pergi koyak duit zakat tu pergi bagi kuat badminton dekat budak-budak kampung. Oh, jangan buat pasal. Duit zakat dia mesti disalurkan kepada asnaf yang ditentukan di dalam Al-Quran. Dia tak boleh suka hati kita nak pergi belanja ikut kuasa yang ada dalam tangan kita. Sebab kita akan jawab di depan Allah Subhanahu wa taala esok. Baik, dia kata maka hasilnya sabda Nabi SAW itu, yakni siapa ambil harta dan menghimpun harta dengan jalan haram, jikalau dibelanjakan pada jalan halal sekalipun, maka diseksa ia di akhirat itu. Dia cari duit jalan haram, lepas itu pergi tolong orang. Jadi Robin Hood. Robin Hood, dia samun orang kaya. Dia samun orang kaya, dia ambil duit orang kaya, dia pergi tolong orang miskin. Tak boleh. Walaupun tujuan dia nak pergi tolong orang miskin, ditamun duit orang tu tak boleh. Jadi kita pun duk tengok ada orang susah, orang tak nampak orang susah ni, kita pun pergi tamun bank. Buat keluar pun 2-3 juta daripada bank, lepas tu pergi duk tolong orang susah.
sah kita salah di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Undang-undang tak duduk dalam tangan kita. Undang-undang hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia macam tu. Baik, masalah menghimpun harta dengan apa jalan halal dan haram. Sesungguhnya banyak orang juga menghimpun harta dan mengambil dengan apa jalan yang boleh datang kepadanya. Dia kata kebanyakan orang cari duit ni dia tak mau ambil kita halal haram. Jadi dia nak sebab duit tu aja. Ada ramai macam tu dia kata. Maka tiada peduli ia dan tiada dipandang akan halal ataupun haram itu. Ramai orang macam tu. Dia tak kisah. Dia tak kisah ni semua halal haram apa semua dia tak apa kisah. Yang penting duit dapat kaya. Banyak orang macam tu dia kata. Maka ialah sesungguhnya orang yang kutuk dan kena laknat Allah, dan dialah orang yang celaka dan bernama ia hamba kepada emas dan hamba perak. Dia kata tu. Orang macam ni dilaknat dan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak jenis membujuk lalu melentang patah. Kok mana baik hook, baik crook, dia nak benda tu dia akan dapat. Dia tak kira salah ke apa-apa, semua dia tak mau dengar. Aku mau benda tu, aku mesti dapat. Orang jenis beraja di mata, bersultan di hati. Orang yang jenis kehendak dia mesti dapat. Halal haram tak mau dengar langsung. Orang macam ni dia kata dilaknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dipanggil kepada mereka ni hamba dinar dan hamba dirham, hamba emas dan hamba perak. Begitu. Sebagaimana tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Yang ni cantik kitab kita baca ni, Bahrul Madi ni. Dia kata apa pun dia buat main hadis. Dia kata apa pun dia buat main hadis. Baru kita tahu, bukan kita kata, bukan penulis kitab kata, tetapi Nabi SAW yang kata. Baik, apa kata hadis tu? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lu'ina 'abdud dinar, lu'ina 'abdud darahim. Maksud dia diriwayatkan daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata dia sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikutuk dan dilaknat hamba emas dan hamba perak. Itu dia. Nabi kata lu'ina. Lu'ina ni laknat. Dilaknat abdud dinar, hamba duit dinar, duit emas. Wa abdud darahim, dan hamba dirham, hamba perak. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas lidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mana-mana orang yang menjadikan diri dia ni hamba duit ringgit. Dilaknat oleh Allah dan Nabi. Dan kata At-Tirmidzi, ini hadis hasan lagi gharib daripada ini wadah. Dan ada lagi satu hadis tersebut di dalam At-Targhib wa Tarhib, lebih panjang daripada hadis itu. Iaitu kata dia an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ta'isa 'abdud dinar wa 'abdud dirham wa 'abdul khamisah in u'tiya radiya wa in lam tu'ta sakhita ta'isa wa intakasa. Diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi, binasalah oleh hamba emas dan hamba perak dengan sebab loba dan tamak menghimpun dan mengambil serta tinggal akan ibadah dia. Mana-mana orang yang hambat duit sampai tak semayang, mana-mana orang yang hambat duit sampai tak semayang, dilaknat dipani oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan binasa juga hamba pakaian yang bersolek-solek sahaja. Binasa juga orang yang habis duit ringgit kerana nak make up, kerana nak bersolek-solek. Binasa orang macam ni, Nabi kata. Jika diberi, yakni diberi rezeki kepada dia, sukacita dia. Orang-orang yang macam ni dia kira duit dapat duit, dia okey. Yakni jika mau, yakni jika maju ia dalam menghimpunkan harta dan mengumpulkan harta itu, maka sukacita hati. Kalau usaha dia membuahkan hasil, semayang tak henti. Jenis macam ni. Jenis dia kira dia dengan Tuhan ni, dia kira dia hamba Tuhan tapi hamba bersyarat. Hamba bersyarat. Dia hanya akan sembah Tuhan, semayang, tungging terbalik dekat Tuhan ni kalau sekiranya hajat dia dapat. Kalau tak dapat, dia maki Tuhan. Oh, ada orang jenis macam ni ada. Jenis macam ni ada. Dia, kalau hak dia nak Tuhan bagi, dia sayang Tuhan.
Tapi kalau dia nak Tuhan tak bagi, dia marah. Dia mula duk cakap hudung. Dia kata Tuhan pun satu. Dia kata aku semayang tunggu terbalik sampai aku minta apa pun tak bagi. Dia mula duk cakap begitu. Ada manusia macam ni. Dia tak rasa dia tu hamba Tuhan. Tuhan bagi ke Tuhan tak bagi ke, hang kena sembah Tuhan. Dia tak rasa lagu tu. Dia rasa dia hanya sembah Tuhan kalau Tuhan bagi ke dia. Tak bagi, dia tak mau sembah. Ada manusia jenis macam ni. Ni dia nak beritahu kat kita. Yang ni, jika maju ia dalam menghimpun harta dan mengumpul harta tu, maka sukacita hatinya. Dan jika tidak diberi, kalau dia nak Tuhan tak bagi, maka marah dia. Bangga nak marah Tuhan. Dia kata habis duit beribu-ribu, bukan sikit dah, menyaga tu menyaga ni semua tak jadi. Dia kata Tuhan duk kata siapa usaha dia nak tolong, siapa usaha dia tak tolong. Dia duk cakap begitu. Dia lupa dah adab dia sebagai makhluk dengan Allah Tuhan Khalik yang menjadikan dia. Dia lupa. Dia kata ni habis duit bukan sikit dah, duk berubat anak dia sakit ni. Awak yang Tuhan nak bagi baik. Dia duk marah Tuhan. Dia boleh marah Tuhan ni, tuan-tuan fikir tengok. Mak pak dia boleh marah, apa boleh. Tuhan boleh marah, dia nak era depan lain. Ada orang macam ni disebut oleh Nabi SAW. Yang ni jika rugi dia dan tidak dapat berlaba untung pada hartanya dan pencariannya, maka dia pun marah, menyumpah dan mengutuk diri dan segala untung nasibnya. Tak dapat aja dan jadi pasal. Kira nak marah Tuhan aja. Baik, maka celakalah ia dan rugilah ia. Itu dia. Orang macam ni habislah. Kecelakaan menyelubungi seluruh hidup dia. Habis dia. Pasal apa? Pasal dia buat satu salah cukup besar. Dia marah Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan Rabbul Alamin. Dia macam tu. Baik. Kemudian, dan ini doa Nabi ke atas orang yang demikian itu. Nabi ada doa kepada orang yang jenis macam ni, jenis putus asa, jenis nak marah Tuhan ni. Sabda Nabi SAW lagi, Nabi kata, "Iza syika fala intaqasha Tuba li'abdi akhizun bi'anani farsi fi sabilillah. Ash'ata ra'sah mu'zaratun qadamah. In kana fil hirasah kana fil hirasah. Wa in kana fil saqah kana fil saqah. Wa in ista'zana lam yu'zan lah. Wa in syafa'a lam yushfa'." Dan apabila kena duri di kakinya, tidak tercabutnya, yakni apabila kena senjata di mana-mana badannya, maka sudahlah dikatakan belum senang lukanya, seperti tidak keluar ia menghantam seserunya. Ni Nabi kata ada orang macam ni. Dia bagi macam-macam excuse, bagi macam-macam alasan untuk tak mahu nak buat kerja agama. Bila jadi perang, yang dia sepatutnya turun pergi berperang, musuh nak main serang Islam. Di zaman Nabi dulu, orang nak main serang Madinah. Nabi panggil orang-orang Islam yang ada dalam Madinah ni, jom kita keluar, kita tahan musuh nak main serang kita. Hak jenis orang-orang yang macam ini, dia akan bagi alasan, kaki kami terpijak duri, kami sakit, kami tak boleh pergi, kami demam, kami macam-macam. Ni orang jenis macam ni. Dengan sebab takut mati dan sayangkan dunia. Kerana tu dia tu bagi excuse macam-macam. Ini satu Nabi kata. Amboi, bagusnya bagi orang yang memegang tali kekang kuda di dalam perang sabilillah, syurga lah baginya. Nabi kata cuba bayangkan orang yang taat. Bila Nabi kata jom pergi medan perang, terus turun dia. Tangan duk pegang tali kuda ni tak lepas. Nabi kata orang yang macam ni syurga lah bagi dia. Berbahagialah dia. Nikmat yang berkekalan di akhirat yang didapatnya. Nabi kata akhirat esok nikmat melimpah dekat orang macam ni. Kerana kusut gemusut kepalanya, lagi kena debu dua kakinya oleh berjalan di perang sabilillah itu. Orang yang sanggup susah untuk agama, sampai rambut ni penuh debu, dia ada dalam medan perang, kaki ni tak tahu nak abang macam mana jadi, bengkak bila berjalan dalam perang sabilillah. Orang macam ni untung. Nabi kata sekiranya jadi ia, maksudnya ditugaskan kepada dia, orang yang tinggal di dalam menjaga musuh, maka jadilah ia menjaga musuhnya. Taat. Kalau Nabi kata tadi hang jaga orang tawanan kita, dia jaga, dia tak pergi ke mana. Dia taat perintah Nabi. Dan jika ada ia di dalam orang yang menghalau kuda untuk masuk perang, maka ia di dalam kumpulan menghalau kuda juga. Taat.
Nabi kata, hang jaga kuda. Dia akan jaga kuda. Dia tak petikai arahan Nabi. Dan jika minta izin ke mana ia mau pergi, tiada diberi izin akan dia. Nescaya tidak ia pergi. Taat. Dia minta, Nabi kata tak boleh. Tak boleh, dia tak akan buat benda yang dia minta tadi. Taat macam tu, maka mudah sangat dirinya itu menurut akan perintah. Dan jika telah menjadi orang tengah bagi orang, dan datang orang kepadanya menjadi orang tengah, tiada ia pergi menjadi orang tengah itu. Kalau dilantik dia untuk jadi ketua, yang nanti kira bicara dengan musuh. Kemudian Nabi nampak ada orang lain lebih layak, Nabi lantik orang lain pula, dia tak kecil hati. Tak ada masalah. Dia kata kalau ada orang lain lebih baik, bagi orang tu pergi buat, dia tak kecil hati. Orang yang macam ni beruntunglah bagi mereka ni. Meriwayatkan hadis ini oleh Bukhari di dalam sahihnya. Masalah, dia kata lobakan harta dan kemuliaan itu membinasakan agama. Sesungguhnya lobakan harta, iaitu menuntut harta dengan berpenat lelah dan bersusah payah, ataupun berbimbang dengan menuntutnya. Dan jikalau sekiranya tidak menuntutnya kerana lemahnya, tetapi hatinya tak lepas daripadanya, maka pun bernama loba juga. Itu dia. Nabi kata, yang kata orang yang tamak harta ni apa dia? Orang yang sanggup ketepikan semua benda kerana nak ada harta. Tak semayang pun tak apa, bohong orang pun tak apa, kena tipu orang pun tak apa, kerana nak harta. Orang ni orang tamak. Ataupun Nabi kata juga dia anggap orang tamak kalau sekiranya hati dia duk nak, cuma dia tak kuasa nak pergi dapat benda tu, tapi hati ni cukup mau. Tamak juga orang ni. Nabi kata dia nak tapi tak dapat, tapi tak mampu nak pergi buat untuk nak dapat benda tu, tapi hati ni cukup mau. Tamak juga orang macam ni. Jika lobakan harta dan kemuliaan dan gah nama, maka rosak agama olehnya. Sopa juga dengan orang yang suka kepada glamour, popularity. Dia suka, dia terkenal. Dia suka orang hormat dia. Bila orang tak hormat dia, habis. Dia nak jadi pasal dengan orang. Orang macam ni pun rosak juga. Pasal apa? Pasal dia syok kepada gak nama dia. Itu yang dia nak, maka dapatlah dunia kepada dia. Kerana seorang yang menuntut harta dengan loba itu pasti akan tinggal amal ibadah. Dia akan jadi macam tu. Kita lebih betul, kita ni salah tadi. Kalau harta keutamaan kita, ibadat kita akan kesikiran. Dia memang dia tak cukup masa. Dia tak cukup masa. Dengan dunia ni, masa kita tak cukup. Kalau kita tak pandai manage masa kita, habis. Dunia ni tak habis, 24 jam tak cukup. Sehari 24 jam tak cukup untuk kita nak buat kerja dunia, tak cukup. Jadi kalau kita kata hambus Facebook lah ni, nak pergi mengaji, tak ada. Habis. Memang bukan dia, siapa pun kalau sekiranya tak urus masa, urus dalam maksud kata apa, peruntukkan masa ni untuk masa agama aku. Jangan kacau masa ni. Kalau dia tak buat lagu tu, dia tak akan dapat bahagian agama. Sebab siapa pun masa tak cukup dalam dunia ni. Siapa pun. Kerja semua orang kerja. Balik semua orang balik lepas 4.30, lepas 2.5. Semua orang macam tu. Ada orang balik lewat pun boleh main kerja, tapi kita tak boleh. Pasal apa? Pasal kita tak memperuntukkan masa untuk agama kita. Memang begitu. Siapa pun begitu. Maka dia kata di sini, maka orang macam ni dia akan jadi orang yang tamak kepada harta benda. Maka akibat dia tinggal amal ibadat. Tinggal benda. Kita sendiri cek diri kita lah. Kita tengok orang lain, cek diri kita. Bila kalut ni, banyak benda kita tertinggal. Banyak benda kita tertinggal. Mengaji kita tertinggal, baca Quran kita tertinggal, semayang sunat kita tertinggal. Kerja sampai sungguh-sungguh, balik dia exhausted. Dia bukan tired lah, dia exhausted. Dia cukup letih. Bila balik ni, mandi, semayang maghrib, makan lepas sikit, semayang isyak, tidur melentang. Tak ada nak buat apa pun tak ada. Sebab apa? Letih dengan kerja. Tapi kalau kita memang disiplinkan benda ni, ini time aku untuk agama, aku tak ada tolak esoknya. Apa pun mai aku tolak. Sebab apa? Ini untuk agama aku, untuk masa depan aku di akhirat esok. Kalau kita boleh buat macam tu, kita akan dapat kebaikannya. Dia macam tu aja. Ataupun tiada peduli ia akan halal haram, maka dengan sebab loba dan gamaknya dan tamaknya, maka diambilnya dan dihimpunnya harta itu sampai tak tahu di mana waktu.
Satu lagi, kalau kita tamak, kita tak peduli halal haram. Tak peduli lah, yang ni boleh, yang ni angkat dia. Lebih korang lah, kita cincai ni semua ambil janji benar ni dapatkan kita. Sedangkan benda tu bukan hak kita, berdosa kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik siang, baik malam, dia kata, maka diusahakan dan dicari juga harta itu selagi dapat, selagi itu mau. Dia kata, dia akan jadi lebih betul. Selagi kita boleh buat harta, selagi itu kita akan buat. Maka tiada kenyang akan nafsunya. Maka sudahlah dapat 1000 dinar, mau 2000 dinar. Demikianlah berapa ribu pun dituntut dan dicari, lagi dihimpun, lagi dengan berpenat lelah itu. Tak habis kita. Tuan-tuan, surah apa? Alhaakumut takatsur. Kan alhaakumut takatsur. Maksud dia apa? Binasalah orang yang takatsur, yang nak memperbanyak-banyakkan harta. Hatta zurtumul maqabir. Cerita ni tak akan habis sehinggalah dia ziarah lubang kuburnya. Tuhan sebutlah, kita semayang duk baca alhaakumut takatsur ni, tarik lagu sampai ketang kepala. Kan kita tak tahu kata ayat tu sebenarnya Tuhan nak peringat kita. Nak peringat kita. Kita lah yang ayat tu dia sebut tu, kita lah, bukan orang lain, kita. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Tuhan kata, hang akan tahu. Hang akan tahu. Tuhan ulang 2 kali. Hang akan tahu ni, akibat daripada hang duk hamba harta ni, akibat daripada tu ni, kalla sawfa ta'lamun. Hang akan tahu. Summa kalla sawfa ta'lamun. Hang akan tahu. Tuhan kata, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Kalau hang tahu dengan ilmu yang yakin apa yang akan tanggung di sana, akan jadi orang yang cukup menyesal. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ayat tu pendek pun, tapi dia betul-betul memberi ancaman kepada kita semua. Dia mengancam kita. Dan ada pun menuntut gah nama dan kemuliaan itu pun boleh juga merosakkan agama apabila loba akan dia. Kalau gila nak cari nama ni pun jahanam juga, dia kata. Kerana seorang itu apabila menuntut apa tu? Apabila menuntut daripada orang pada pangkat ataupun menuntut gah nama, maka jadilah ia mencari jalannya dengan apa jalan baik ataupun apa jalan yang tidak baik. Kalau dia nak cari nama, nak bagi orang atas nampak dia, apa tak? Kalau kita duk kerja, tak kira lah kerja dalam sektor kerajaan ke ataupun kerja dalam apa nama swasta ke apa, sama aja. Cerita nak naik pangkat ni sama aja. Kalau kita duk kerja ni, kita punya matlamat apa, nak tunjuk diri, nak cari nama, jahanam kita. Kita akan buat apa saja nak bagi bos atas tu suka kat kita. Kalau bos atas suka minum, kita kena pergi tunjuk kita minum. Kadang dia tak suka kat kita, dia tak suka kat kita, kita tak dapat tempat kita mau. Tuan-tuan, dalam sektor mana pun berlaku benda ni. Kita nak tunjuk nama, nak tunjuk diri kita, nak bagi bos atas nampak kita, kita kena buat satu yang bos atas suka. Kalau dia turun mai dari mana ke, turun mai tempat kita, kita nak kena entertain dia, kita nak kena layan dia, dia suka apa. Kalau dia suka main golf, kita kena pergi atok tempat golf. Kita nak atok tempat golf, duit kita, takkan kita nak berkeluar duit poket kita. Maka kita pergi pona duit tak mana-mana main atok bagi dia main golf. Kita pergi sangkut sama. Bos atas mai dia suka apa? Bos atas mai dia suka jenis malam mau karaoke, ada perempuan duduk kiri kanan dia. Kita nak bagi dia suka. Kita nak kena pibuk tempat karaoke cantik punya. Kita pibuk tempat tu, duit kita nak ambil mana? Takkan kita nak belanja duit gaji kita, takkan kita nak belanja duit poket kita. Kita pun pergi cari jalan tak betul juga, pergi jumpa siapa-siapa apa dulu ni, hang sponsor. Tak apa, esok aku atok satu projek bagi kat hang pula. Tuan-tuan, benda ni jadi. Semata-mata kerana nak pergi tunjuk, nak show off, nak tunjuk kita ni, nak bagi bos atas nampak kita, semata-mata kerana tu rosak kita ni. Hak benda kita nak dapat tu dinilai, dibandingkan dengan akhirat kita nak kena esok ni, bukan dia harga dia, bukan dia harga dia, tapi itu yang berlaku. Sektor korporat, cara sektor korporat, sektor swasta, cara sektor swasta, turun mai CEO daripada mana ke, dia mau betul.
Dia mau hotel, kita bawa dia nak pergi makan kedai-kedai ni, dia tak mau. Dia mau pergi makan tempat-tempat yang bagus-bagus punya. Bukan dia nak makan sangat, dia nak minum. Bila dia minum, kita nak kena tepi dia. Kita nak kena ada tepi dia. Kita tak ada tepi dia, dia duduk tanya mana pergi kawan kita ni. Bila time maghrib kita nak bangkit, dia tak bangkit. Kita nak bangkit, kita nak kata apa ke dia. Kita nak kata, bos saya nak pergi semayang. Dia tengok kita, Ampeli apa buat? Dia kata, kita tak mau dengar pula perkataan tu. Kita dah susah payah bercalak dada dah kerana nak cari nama dengan dia. Tiba-tiba tak semayang sekali dengan kita, dengan dia perkataan semayang sekali. Lepas dia duduk minum, dia duduk tengok kita. Dia kata tak minum kan? Kita kata, nak kata puasa malam. Nak kata, saya tak minum benda ni. Dan dia family kita, dia panggil ustaz kat kita, dia panggil haji kat kita. Kita kata, ramai orang tuan-tuan, ramai orang. Dia jadi terkapit. Bila dia terkapit macam tu, buat dia lah, minta ampun kat Tuhan. Pasal apa? Pasal nak cari nama. Pasal nak cari nama, pasal nak lock tu, kedudukan tu nak lock. Ni yang kitab ni duk beritahu kat kita. Benda ni kalau dikembangkan, kalau dihuraikan, dia ke situ. Kerana tu dia kata apa? Maka mencari jalan dia dengan jalan baik ataupun jalan tak baik, dia akan buat semata-mata kerana dia mau goh nama dia. Dengan wang pun dikerjakan dan diusahakan dapat nama goh itu, dengan merendah diri kepada orang besar dan orang yang berpangkat dan orang yang kaya. Hidup tahan tengkok dekat orang-orang macam tu. Pasal apa? Pasal kita nak nama, kita nak pangkat, kita nak jawatan, nak supaya dia buh nama kita duduk tempat tu. Kerana tu kita tahan tengkok kita. Bukan senang tuan-tuan nak pergi duduk tempat nombor 1 macam tu, kemudian nak buat apa yang Islam suruh. Bukan senang. Tuan-tuan tengok ni ketua polis negara. Ketua polis negara lalu keluar arahan, keluar iklan, semua anggota polis perempuan pakaian seragam dia kena pakai tudung. Ingat, semua orang pakai komplain dia sebagai ketua polis negara boleh keluar satu sikla daripada pejabat ketua polis negara mengarahkan semua anggota pegawai perempuan ni suruh pakai mini telekong tutup ni. Tuan-tuan, bukan semua orang boleh buat macam tu. Inilah satu-satunya ketua polis negara yang berani keluar sikla tu. Isu benda ni pakai bercakap habis sana sini marah. Tapi kita masih boleh salute dekat dia sebab dia tak keluar kenyataan tarik balik sikla tu. Dia tak keluar kenyataan nak tarik balik. Jalan. Berapa orang boleh pergi duduk bangku tu boleh buat benda macam ni? Berapa orang? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itu dia, kita nak tengok kata kuat tu ada kat dia. Kuat tu ada kat dia. Dia boleh arah benda-benda macam tu. Dia boleh bagi arahan sebagai orang nombor 1 dalam polis. Dia bagi arahan anggota dia kena pakai macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini kita tu kata ada orang yang ada kekuatan tu, ada orang tak ada kuat langsung. Habis tidur tahan tengkok, kena membawa susah kepada dia dunia dan akhirat. Dia kata dan nama pun diusahakan juga asalkan dapat nama tu. Ada orang macam tu sanggup buat apa saja jadi hak dia nak dapat dia. Habislah dia. Supaya dikata orang dia bijak, ataupun dikata dia pandai berkira bicara, ataupun dipuji orang akan dia kerana telah bersahabat dan bertaulan dengan orang besar-besar dan orang kaya-kaya. Dia syok tu. Syok daripada dia ni, dia kenal semua orang. Dia syok. Jadi lagu biskut Mary rendam dan layak kembang syok lagu tu ya. Dia kata dia ni dia kenal semua orang. Sebut mai siapa tu semua dia kenal dan orang pun kenal dia. Dia ni yang jangan dengan dia. Dia syok yang tu. Habis. Kalau kena penyakit ni jangan. Makan nenek. Lah. Reput sorang-sorang lagu tu. Apa yang dia dapat? Dia tak dapat apa. Dia dapat rosak agama semata-mata. Yang ni tak maaf dia kata. Ataupun bermegah diri. Dia dapat berdamping dengan raja-raja, dengan orang yang pangkat tinggi dan orang yang bijaksana. Syok lagu tu. Dia kawan dengan orang semua hebat-hebat. Dia syok tu. Syok tinggal syok saja lah. Tak dapat apa ke dia. Ada orang macam tu. Maka semua itu apabila diloba dan ditamakkan, dikehendak dicari sangat-sangat, nescaya binasa agamanya. Nescaya binasa agamanya dengan sebab boleh jadi melanggar bermacam-macam hukum Allah. Dia kata akhirnya rosaklah orang itu. Rosaklah. Habislah apa yang dia mau dia dapat, agama dia hilang. Itulah akibat yang dia terima. Ataupun meninggal akan amal ibadah kerana berusaha mencari
kenamaan itu. Habislah tinggal ibadat kerana nak cari nama saja. Maka dengan kerana itulah diberi jaga oleh Nabi SAW, seperti dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, an Ka'b bin Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. Diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi SAW, nama dia Ka'ab bin Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu. Kata dia telah bersabda Nabi SAW, bukannya dua serigala yang lapang dilepaskan di dalam kalangan biri-biri itu lebih membinasakan biri-biri daripada loba satu orang atas harta dan kemuliaan bagi agamanya. Yang ini adalah binatang serigala itu, jikalau dia kenyang pun apabila masuk dia ke dalam kawan biri-biri, telah tentu jua ia mengamuk dan mematahkannya jikalau tidak dimakannya sekalipun. Maka rosaklah biri-biri itu dengan sebabnya itu. Maka jikalau serigala itu lapang kemudian dilepaskan dalam kalangan biri-biri, maka bukankah lebih kuat amuknya mematahkan biri-biri dan membinasakan akan dia. Demikianlah juga orang yang lobakan harta dan loba kepada nama dan kemegahan itu, telah dimisalkan oleh Nabi lebih kuat amuknya dan lebih kuat membinasanya akan agamanya, yakni lebih kuat daripada amuk serigala lapang yang diletakkan di dalam biri-biri itu. Itu dia Nabi buat bandingan. Nabi kata manusia yang tamak harta ni, kalau nak banding dengan biri-biri lapang jumpa, nak banding dengan serigala lapang jumpa biri-biri ni, manusia yang tamak ni dahsyat ni. Serigala lapang, kita pergi lepas dia dalam kandang biri-biri pun kita tengok dah dahsyat lah. Dia terkam, dia kepak tengkuk, dia terkam, dia kepak tengkuk, dia terkam, dia faham, dia makan, dia apa, dia makan dah kenyang dah pun, dia tengok biri-biri duk lari, dia terkam, dia kepak tengkuk bagi mati. Dah dahsyat dah serigala ni. Tapi Nabi kata manusia yang tamak harta lagi dahsyat daripada serigala tu lagi. Anda nampak bandingan yang Nabi buat tu. Serigala tu dahsyat dah. Serigala kalau lapang cukup dahsyat dah. Dia terekam, dia kepak tengkuk, dia faham, dia makan, dia dah dahsyat dah. Kalau dia kenyang pun, lepas dia masuk kandang biri-biri, dia tak makan pun, dia tangkap, dia kepak tengkuk pergi mati. Dahsyat serigala ni. Dahsyat serigala tu kalau banding dengan manusia tamak dahsyat lagi, Nabi kata. Itu cukup terang lah tu. Bandingan cukup terang. Maksud dia apa? Manusia kalau dia tamak harta, serigala pun takut kan. Ni yang kata manusia ni, kalau dia main tamak dia tu, serigala pun takut kan. Dia lagi dahsyat daripada serigala. Pasal apa? Pasal dia serigala jadi-jadian. Kan? Orang Amerika kata werewolf. Dia kata werewolf ni serigala jadi-jadian. Lagi dahsyat daripada serigala putih. Dia kata kerana lobakan harta dan nama dan kemegahan itu, dibawanya orang yang berkehendak yang demikian itu mengarung di dalam barang yang dicegah Allah. Itu dia. Orang tamak ni halal haram semua ditolak sekian ni. Dia nak faham saja. Jika tidak yang demikian, maka payahlah didapatnya. Kalau dia tak, kalau dia duk ambil jaga haram halal ni, dia susah nak mencapai cita-cita dia. Jadi oleh kerana nak cita-cita tu dicapai, haram halal tolak di situ. Dia akan handuk habis. Kata Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih. Dunia ini tiada faedahnya melainkan sedikit penolong bagi akhirat. Iaitu setengah daripadanya jua dan setengah daripadanya mencelakakan bagi orang yang mencapainya. Dia kata yang kata dunia ni bukan kata teruk sangat, ada juga faedah dia. Yang kata dunia ni faedah ada, tetapi kecelakaan yang nak kena manusia ni lagi teruk daripada faedah yang tak banyak. Seperti satu orang yang ada terhimpun padanya tanah dan rumah dan segala kelengkapan, maka tanah itu jadi memberi gendala akan ibadahnya. Macam dia kata buat contoh, orang ada tanah, ada kebun, ada ladang, ada benda.
Yang tu pun jadi satu arai juga nak main masjid. Kan? Tu pun satu arai juga nak main masjid. Nu bendang nak kena pergi duduk tengok. Nu apa nu ni mau kasturi ada berapa ekar. Nu apa darian baru duduk bunga. Oh, yang tu pun dia jadi arai juga dengan agama ni. Jadi arai. Pasal apa? Kepala dia ingat kebun. Itu satu dia kata. Kerana jika tiada diuruskan dan dipelihara dan dicucuk tanam akan dia, nescaya rosak dia. Dia dulu ingat ni musim hujan duk main ni, kalau tak pergi tebuk batas bendang tak lagi. Dia dulu ingat dulu. Dia dulu ingat begitu masjid tak boleh main, nak kena pergi tengok batas bendang. Itu pun satu gendala. Dia kata bagi yang ibadat. Kalau lebih daripada tu lebih lagi lah. Tu pun dah jadi gendala. Dan rumah dan kelengkapan itu pun memberi gendala bagi yang ibadah juga. Rumah ni pun gendala juga. Rumah kita buat elok, dalam bumbu semua elok-elok. Nak keluar pergi masjid orang sayang ni. Sayang ni nak pergi masjid ni. Betul apa? Aku dah lah pagi-pagi buta mungkin 6.30 keluar pergi kerja dah. Balik 5.30, 6 baru sampai. Sampai di rumah habis ratus-ratus ribu buat. Balik pukul 5, pukul 6, 6.30 sampai di rumah mandi pakai baju keluar pergi masjid pula. Pergi masjid pula Tok Syekh ni baca kitab, dia telajak pula sampai pukul 9.30 10 baru sampai di rumah. Sampai balik pergi rumah, sampai di rumah pukul 10 dan makan dan senang-senang lena. Jadi rumah belanja sampai ratus-ratus ribu tak rasa nikmat rumah ni. Jadi dia kata bini pula duk injek jarum pula main di pungkong ni. Dia kata abang, dia kata kalau nak duduk di rumah sebenarnya dua tak ada buatlah rumah elok jadi dia pun duk sengat lebih pada ibu tu buat. Dia sengat juga, kita pun jadi duk ngak duk kena lama-lama duk melengkap di rumah. Mana pun tak pergi. Rumah pun kadang-kadang dia kata menjadi halangan kepada kita nak buat ibadah. Dia kata kerana rumah dan kelengkapan itu berhajat kepada menggunakannya. Dalam rumah tu ada dengan buat apa nama jacuzzi. Nama lah ni jacuzzi ni dia lagu macam apa, pergi masuk duduk mandi tu, duduk ayam pelok rusuk kiri kanan duduk tumbuk main rusuk bubuk tak dan guna ni. Pasal apa kalun balik kerja dah 6.30 ni nak main masjid pula jacuzzi apa pakai ambil cebok buru keluar pula. Jadi tak dan rasa. Jacuzzi tu saja beli 35,000. Jadi tak dan rasa. Ini pun dia kata jadi gendala juga kepada ibadat. Dan bersedap-sedap dengan dia. Rumah ni nak bersedap-sedap, dia kata. Maka dengan sebab bersedap-sedap itulah menjadikan tertinggal beberapa macam ibadah. Karena itulah kita ni duk jadi contoh sahabat-sahabat dulu. Sahabat-sahabat Nabi tu, saya kata sahabat Nabi lah jauh sangat kita tak nampak. Orang-orang dulu, orang kita ni, orang Melayu kita dulu, zaman rumah tak ada api, tak ada karan, tak ada ayam ni. Mereka ibadat dia buat. Pukul 3 pagi bangkit, bawa pelita minyak gas, turun pergi ambil ayat semayang di telaga. Ayat semayang telaga. Sejuk ni Allah Ta'ala yang tahu sejuk dia macam mana. Dia ambil ayat semayang di telaga, bungkus badan dengan kain pelikat lama ni, bungkus badan. Naik balik atas rumah ni, naik Allahu Akbar tahajud. Orang dulu kita lah rumah kita ni master bedroom attached dengan bilik ayam. Duk nampak tu, duk nampak pintu bilik ayam duk terbuka dengan paip besar duk juntai elok lah. Nak pergi buka pancuk tu je, nak pergi ayam semayang, kita tak boleh semayang sunat dan tak boleh semayang. Dia nak bangkit, dia nak bercerai daripada tilam tu. Allahu Akbar. Macam ada satu tangan tu peluk kita atas tilam tu nak bangkit ni. Bukan tangan tu teringat juga ni, aku tak bayang sunat lama ni. Dia teringat lagi nak bangkit tu, dia lagu duk paut pinggang kita tu, lagu duk dia no. Tak boleh. Tuan-tuan, tahun 70 aja baru pancuk-pancuk ni duk main tu kan. Ujung tahun 60-an dulu, pancuk ada pancuk pajaan duduk tepi jalan. Kalau tepi keluar tu dekat Pekan Sabtu, dulu ada Pekan Sabtu tu ada pancuk, dia panggil pancuk pajaan. Beratung ni buat timba pergi tarik kepala pancuk tu sendai dengan kayu pula, pau wayang keluar tu nak balik pergi rumah. Masa tu televisyen ni tahun 70 tu, kira matang buluh ni rumah siapa ada televisyen orang tahu semua. Tahun 70 rumah siapa ada televisyen orang tahu semua. Boleh kutip duit pula seorang 5 dik. Siapa nak pergi tengok TV, seorang 5 dik.
Masa tu nak main tengok gambar Manic. Nama gambar pun Manic. Main ni bawa terselit buah dalam pakit belakang ni, duduk nak tengok gambar Manic ni. Bukan lama tuan-tuan, tahun 70 ya. Tahun 70 lah, baru 2006. Baru 36 tahun aja. Baru aja. Ni yang hari ni punya senang ni baru 30 tahun lebih. Dulu susah. Masa susah tu orang ibadat kuat. Masa susah tu orang ibadat kuat. Semayangnya dengan apanya, lah ni jadi lagi senang, lagi kita jadi macam tu. Dan ni benda-benda ni dia nak beritahu ni. Dia kata maka tertinggal beberapa macam ibadat, ataupun tertinggal segala yang diperlukan. Tinggal semayang ni bukan sikit, tertinggal semayang pun. Dengan kerana itu Nabi kita tak ambil endah dan tiada ambil himpun dunia dan jalan kesedapan itu. Dan Nabi berazab diri di atas dunia ni dengan membanyak-banyakkan sabar. Nabi sendiri boleh kalau Nabi nak senang. Awak tak boleh pula. Nabi ni Nabi. Orang semua pakai mai sanjung dia, hormat dia, tunjuk sayang dekat dia. Orang nak mai bagi apa Nabi mau. Nabi tak mau. Nabi tak mau. Bukan Nabi tak ada peluang untuk nak hidup senang. Nabi tak mau. Dia kata sementara Nabi menanti pindah ke negeri yang kekal. Nabi dia duk ingat apa? Akhirat esok je. Dunia ni patut-patut. Maka hal yang demikian itu banyak hadis yang menyaksikannya. Satu daripadanya khabar yang dikeluarkan oleh At-Tirmizi. Kata dia an Abdillah qala nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hatir faqama faqad athara fi janbi faqulna ya Rasulullah law ittakhadna lak. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi SAW, nama dia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata dia, tidur Nabi SAW di atas satu tikar daripada daun kurma yang dianyam makan dia. Ini sahabat Abdullah bin Mas'ud. Dia cerita, dia kata Nabi duduk tidur ni atas tikar daun kurma. Zaman tu tilam ada. Tilam ni ada hadis dah sebut tentang firash. Firash ni maksud dia tilam. Kalau hadis ada sebut tentang firash, makna dia tilam dah ada lah. Tapi Nabi sendiri tak tidur atas tilam, tidur atas hatir. Hatir ni maksud dia daun kurma anyam-anyam jadi tikar. Itulah tempat tidur Nabi. Kemudian bangun Nabi SAW daripada tidurnya itu, maka sesungguhnya nampak kepada kami telah berbekas, berbalok-balok di rusuk Nabi, bekas tikar itu. Sahabat pergi di rumah Nabi. Kebetulan Nabi masa itu tengah tidur. Nabi ni dia panggil time tu qailulah. Qailulah ni maksudnya tidur tengah hari. Saya ada print daripada internet, satu kajian daripada universiti di Amerika. Dia cerita tentang kebaikan tidur selepas zuhur. Tidur selepas zuhur ni disebut di dalam hadis Nabi dengan nama qailulah. Tidur waktu zuhur, waktu selepas zuhur ni, dia menjadi amalan Nabi SAW. Tidur sat saja. Tidur setakat nak ambil tenaga. Lepas tu nak bagi balik. Bukan pergi hantar makhluk sampai maghrib. Jangan tukar pun. Nah kan? Yang tu dia pun tak panggil tidur. Dia panggil makhluk. Dia ada beda. Okay? Nabi ni yang kata qailulah ni tidur sat. Tidur pasal apa? Nak dapat balik tenaga. Untuk nak buat kerja balik sat lagi. Baik, jadi sahabat pergi rumah Nabi. Bila pergi rumah Nabi, kebetulan Nabi tu tidur time tu. Bila bangkit-bangkit tengok ada berbalok di rusuk Nabi SAW. Bila kami lihat yang demikian itu, maka sudahlah jatuh kesian, sehabis-habis kesian kami kepada Nabi. Sahabat bila tengok-tengok, berasa tak syok betul lah. Nabi macam ni punya orang yang disanjung, dihormati. Bukan sahaja oleh orang Islam, orang-orang kafir pun segan dengan Nabi ni. Nabi orang yang hebat macam ni, tidur atas tikar sampai berbalok. Dia pun rasa tak syok. Maka adakah, ni dia bertanya dalam hati dia, maka adakah kekasih Allah Ta'ala yang merupakan sebaik-baik makhluk itu berazab diri dalam dunia? Dia kata takkan Nabi ni Habibullah, kekasih Allah, Khalilullah, orang yang sangat disayang oleh Allah. Takkan manusia yang sehebat Nabi ni nak hidup macam ni, azab diri sendiri. Sedangkan seteru Allah bersenang-senang diri dan bersedak-sedak dengan mahligai dan hamparan permedani yang bagus-bagus
dan katil dan getah yang berlapis-lapis. Sedangkan dia kata musuh Allah, Kisra, Kaisar, pemerintah Rom, pemerintah Parsi yang bukan Islam, duduk dalam mahligai, dalam istana, tidur di atas katil, atas getah yang tebal-tebal, kapet di rumah yang hebat-hebat. Tiba-tiba Nabi, seorang kekasih Allah, tidur atas tikar yang dibuat daripada daun tamal. Dia takkan macam ni. Maka dengan tilam tidur dan dengan bantal untuk sandak dan bersedak-sedak. Hak kapiak-kapiak, pemerintah kapiak, punya sendak, tidur je. Macam mana Nabi kita macam ni? Ini sahabat juga rasa macam tu. Bila kami fikirkan yang demikian itu, maka kami pun kata kepada Nabi, ya Rasulullah, apalah halnya tuan hamba berazab-azab diri yang demikian ini? Dia bertanya Nabi. Dia berkata, ya Rasulullah, awak duk seksa diri macam ni. Awak ni sampai macam ni sampai tilam pun tak ada ni, duk tidur macam tikar daun tamal ni, awak sampai macam ni. Bukannya kita tidak boleh berikhtiar. Dia berkata, kami boleh buat lebih pada ni kepada Tuhan. Dia berkata. Dalam hadis lain, dia ada sambung lagi hadis yang kita baca ni, hadis lain. Sahabat kata dekat Nabi, lawit takhadnaka laka wita'a. Sahabat kata lagu tu, ya Rasulullah, boleh tak boleh kami nak buat satu katil yang cantik untuk Tuhan? Dia bertanya Nabi macam tu, boleh tak boleh kami nak buat satu katil yang sedap, yang selesa untuk Tuhan? Boleh tak boleh? Bersedia dan mengadakan apa yang menyenangkan diri dan kesedapan nikmat yang dikurniakan Allah. Izinkanlah kiranya kami buat kepada Tuhan hamba tempat duduk yang bagus. Bagi kami buat, kami nak buat hak elok punya bagi dekat Nabi. Dan tempat tidur yang lembut, tempat tidur yang sedap untuk tidurnya, supaya tidak menjadi tuan hamba tidur sampai naik bergalok-galok di badan ni. Kami nak bagi eloknya katil bagi. Nak bagi satu bekas tempat tidur ini. Kami nak bagi satu cantik punya dekat Nabi. Bila didengar oleh Nabi SAW yang demikian itu, maka jawab Nabi, faqala mali wa malid dunya ma ana fid dunya illa karakibin istadalla tahta syajaratin summa raha wa tarakaha. Nabi jawab macam tu. Nabi kata, apalah suatu faedah bagi aku dan apakah satu faedah bagi dunia yang kamu katakan itu? Maka tidaklah aku mau tidur, dan tidaklah aku mau, dan tidaklah aku berkehendak, dan biarkan aku bersedia bagi akhirat. Nabi kata, aku tak mau benda tu semua. Apa nak buat tilam, nak buat katil elok, aku tak mau. Aku suka macam hadut adallah ni. Pasal apa? Hadut adallah ni tak begitu selesa. Bila tak selesa, aku mudah jaga. Bila aku jaga, aku nak beribadat kepada Allah. Nabi jawab lagu tu. Nabi kata, aku suka lagu lah ni. Lagu lah tak selesa. Bila tak selesa, pusing kiri, pusing kanan. Jaga-jaga, aku boleh beribadat. Kalau buat selesa sangatkan lagi, hilang ibadat aku kepada Allah. Kerana akhirat itu bagi kita, dan dunia ini bagi orang kafir. Nabi kata, kita tunggu sana lah. Dunia ni patut-patut sudah. Sampai nak pergi lawan dengan mereka dosa. Nabi kata, aku tahu mereka hidup macam tu, tapi aku tak mau macam tu. Nabi kata, takkan lagu dah cukup. Nabi kata macam tu. Maka tiadalah aku mau dunia ini, kerana aku macam orang yang menunggang musafir, singgah berteduh, bernaung di bawah satu pokok kayu yang rindang daunnya. Nabi kata, aku ni nak pergi ke akhirat. Dunia ni tempat aku singgah aja. Matlamat aku akhirat. Sebab akhirat itu abadi. Akhirat tu yang kekal. Akhirat tu, esok kita mati, kita hidup balik di akhirat, esok tak mati dah. Dunia ni kita duk tunggu hari mati. Tapi akhirat esok, bila hidup di akhirat esok, tak mati dah. Jadi aku nak hak nu kekal. Dunia ni sat saja. Aku ni umpama orang musafir. Aku nak pergi ke akhirat. Dalam perjalanan aku nak pergi akhirat tu, aku singgah di dunia. Maka dunia ni ada pokok rendang, aku tumpang berteduh, aku buat apa-apa yang patut. Tapi aku nak terus perjalanan. Perjalanan aku ialah ke akhirat. Nabi kata.
Kemudian daripada telah habis penat lelah dan dapat sedikit istirahat di bawah pokok ni, maka bangun dan berjalan dan tinggallah pohon kayu itu. Demikianlah juga aku dengan dunia ini. Aku tinggal sebentar di dunia ni kerana nak menuntut bekal untuk kembali ke akhirat. Nah, Nabi kata bagi aku dunia ni tak aja. Habuan nak siap-siap bekal aja. Aku nak pergi akhirat. Bekal aku nak bagi ibadat kepada Allah. Itulah bekal untuk nak hidup akhirat esok. Bila cukup ajal aku, bila sampai masa, maka aku berpindah ke negeri bapa yang tinggalkan dunia ini selama-lamanya. Nabi kata aku nak pergi negeri bapa. Bapa ni maksudnya kekal. Alam baka tu orang kata maksudnya alam yang kekal. Aku nak pergi sanalah tempat kekal aku. Sini tak saja dia kata. Maka apabila aku tahu yang demikian itu, maka adalah aku ambil dunia yang membimbangkan aku untuk ambil bekal akhirat itu. Dia kata dah aku tahu macam tu, adakah aku nak ambil dunia ni nak bagi jadi bimbang hati aku, sedangkan sebenar-benar yang aku bimbang akhirat itu. Akhirat itu yang aku bimbang. Aku di sana itu nak hidup macam mana? Nabi kata. Kalau Nabi bimbang, kita tak bimbang, tak tahu nak apa. Kalau Nabi tu manusia yang Allah ampun dosa dia yang dulu, dan Allah kata dah nak mai pun kalau ada silap Tuhan ampun dah. Pun bimbang akhirat. Kita tak ada bimbang kacau kan. Tak ada bimbang kok. Tak kisah aku mana menang ni, semua orang mati duduk sembang betul. Nak kira apa? Mati ni semua orang mati. Duduk hang sembang 10 kali sehari pun sampai masa mati juga. Hang tak bimbang tu mati juga. Biasalah benda ni, dia buat biasa begitu. Dia tak bimbang. Sana hidup ni nak hidup lagu mana? Yang Sayyidina Umar kata fatazawwadu wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sayyidina Umar kata wa tazawwadu, dan siapkanlah bekal. Fa inna khairaz zadi taqwa. Maka sesungguhnya bekal yang paling baik itu ialah takwa kepada Allah. Kalau kita ada takut kat Tuhan atas dunia, akhirat itulah bekal yang paling berharga di sana esok. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Lepas ini kita masuk satu tajuk. Insya-Allah kita masuk bab ar-rajulu ala dini khalili. Yang ini penting. Ar-rajul ala dini khalili. Maksudnya satu orang tu dia ikut agama kawan dia. Ar-rajul ala dini khalili. Maksudnya satu orang tu dia ikut kawannya. Kalau dia kawan dengan kawan jual minyak asal, wangilah baju dia. Kalau dia kawan dengan kawan yang duk kerja apa? Kait, dia panggil kait ini kerja katok besi. Kerja pandai besi. Duk katok besi nak buat parang, nak buat apa? Berlubanglah baju dia. Kalau tak berlubang baju dia kena mercik api pun, baju dia berbau asap. Nabi kata. Nabi buat perumpamaan dalam hadis. Kita dengan kawan ni umpama dia apa? Umpama kalau kita kawan dengan orang jual minyak asal, kalau dia tak bagi kat kita sebotol pun, wangi minyak asal dia tu lekat kat kita. Demikian juga halnya kalau sekiranya kita kawan dengan kawan duk hati. Kalau sekiranya hati tu tak meresik main sampai berlubang baju kita pun, bau asap mesti kena. Maksudnya apa? Nabi kata kalau kita kawan orang baik, kalau kita kawan dengan orang baik, kebaikan dapat kat kita. Kawan dengan kaki keluar kabur, jahanam kita. Ramai tuan-tuan. Saya pun ada ramai kawan yang mendapat kawan baru pula, kan? Ramai kawan yang mendapat kawan baru. Tu telefon main. Dia telefon main sembang ni pun orang bagus-bagus lah. Orang yang ni telefon main ni apa semua, tanya kuliah di sini bila. Syekh, ni ada kawan seorang nak cakap ni. Yang siapa dia? Dia sebut nama orang hebat juga lah. Ni dia ada dengan saya ni. Cakap dengan dia lah. Kita cakap dia. Dah cakap ni, dia nak cakap ni. Bagi telefon. Assalamualaikum. Kita bersalam. Panggillah datuk-datuk lah. Allah Ustaz, terima kasih lah. Saya ni sejak berkawan dengan kawan tadi ni, kawan hardcore kita tadi ni. Dia dulu lepas main kaset, dia bagi saya dengar ni. Aduh, dengar ni takut macam. Bagi saya, yang dengar ni apa tu Ustaz? Bagi saya,
Alhamdulillah. Sumbangan kita tak sama mana ni, ada jodoh rakam banyak-banyak ni. Kan duk pas-pas bagi kawan-kawan dia. Kan? Orang ni tuan-tuan, kadang-kadang bukan dia jahat. Tapi hak macam kita baca tadi tak, dia tak ada masa nak dengar. Ramai ni, ada ramai kita, ada ramai kita duk jumpa kolam pekan, jumpa di tempat kerja, ramai ni. Mereka bukan jahat. Mereka tak jahat. Mereka tak ada masa. Macam kita ni, Alhamdulillah Tuhan dia pelonggar juga masa kat kita. Kita ada lagi boleh main ni. Boleh main ni, Tuhan bagi kelapangan masa kita main. Ramai ni, dia bukan jahat, tapi dia tak ada masa nak main. Hati dia tak berasa nak main. Itu satu lagi. Tak ada masa satu. Satu lagi, hati dia tak berasa nak main. Bila orang macam kita hak main ni ada duk rakam satu dua keset ni tuan-tuan. Bukan keset saya saja, keset siapa pula cerita agama ni. Kita ada rakam, bagi dia dengar. Kalau kita bagi saja kat dia, dia ambil, dia pulang kita baca. Satu hari dia naik kereta kita ke, ataupun kita naik kereta dia ke, kita bawa. Kita kata ni dengar ni sambil-sambil ni kita dengar ni ya. Nak pergi Kuala Lumpur sama dengan dia. Lepas masuk satu keset bagi dia dengar. Dia tak boleh lari turun, dia nak bawa mereka pergi Kuala Lumpur. Jadi dia kena dengar. Jadi bila dia dengar, dia dengar, pasal hak kita cakap ni Quran dengan hadis. Quran dengan hadis ni dia fitrah, dia sesuai dengan semua manusia. Bila dia dengar, sambil bawa mereka dia duduk dengar, habis satu keset. Ambil mana ni? Adalah duk rakan-rakan duk pergi dengar ni. Oh, ada lagi. Cantik. Nak dengar lagi dah. Ambil dah, keluar betul lagi. Sebuah betul lagi dengar. Dia kata kalau ada bagi main, boleh. Aku selalu duduk di Kuala Lumpur apa, duduk dengar lagu tak ada faedah, baik tu dengar benar. Cantiklah dengar. Cantiklah. Dia akan dengar. Benda dia dengar ni Quran. Benda dia dengar ni hadis. Jadi bila dia dengar, tak banyak sikit, dia ada kesan di hati dia. Telefon. Saya terima kasih banyak-banyak lah. Dia kata saya ni jahil lah pada main macam tu. Alhamdulillah mereka tu cuma nak bagi tahan tu berapa lama. Itu pula satu masalah lain. Nak bagi tahan tu, nak bagi dia terus mendengar, nak bagi tahan tu pula satu masalah lain pula. Kadang-kadang tak ada orang duduk tolong approach dia bagi dia lupa pula. Dunia duk tarik dia di satu pihak, kita dah cuba tarik dia di satu pihak. Kita nak bagi lagi ramai orang reti agama, lagi baguslah dunia ni. Orang kalau reti agama tuan-tuan, dia tak buat jahat. Kalau dia reti agama, kalau dia tak reti agama, yang tu dia nak jadi jahat. Orang reti agama, kalau dia nakal pun, satu hari dia balik ke pengkalan dia. Pasal dia ada agama dalam hati dia. Agama ada, tapi sebab yang tu yang ni apa semua dia hanyut. Tapi satu hari dia akan balik pangkalan juga. Sebab apa? Sebab agama ada dalam hati dia. Berbanding dengan orang yang tak ada langsung agama dalam hati dia. Dia hanyut tu hanyut tu. Maksud saya cerita ni apa tuan-tuan? Saya nak pesan diri saya dekat tuan-tuan semua. Seberapa banyak orang yang kita boleh pergi dekat dengan dia, kita cuba pergi dekat dengan dia. Bagilah apa-apa benda agama yang dia boleh dengar. Bagi buku, bohong, dia tak akan baca. Buku dia tak akan baca. Dia tak ada masa nak pegang buku agama baca. Dia banyak benda lain nak buat. Cerita ni, manusia mana pun, besar mana pun, sibuk mana pun, kereta ni dia mesti kena naik. Bila naik kereta ni, inilah yang satu benda dia boleh dengar. Bila dia nak dengar, telinga dia mesti kena dengar satu benda. Kalau dia tak dengar kaset agama, dia akan dengar lagu. Itu aja. Daripada dia dengar lagu, bagi dia dengar kaset agama. Bagi dia dengar. Bila dia dengar, benda tu Quran dengan hadis, insya-Allah hati dia akan ditutup. InsyaAllah juga. Banyak juga orang macam ni. Banyak. Tak dapat banyak, dapat sikit pahala kan kita cukup. Kita ada kawan kita yang duk ambil keset ni, dia ambil. Dia tujuan ambil macam nak bagi kat kawan-kawan. Dia ambil ni tujuan nak bagi kat kawan-kawan. Dia jumpa kawan dia nampak dia ni bagi. Jumpa ni dia bagi. Dia bagi.
Dia buat begitu. Dia telefon pula beritahu, dia kata, saya ni bukan apa Ustaz, saya nak cari sikit pahala, saya nak sikit pahala. Ni kawan kita ada tulis lirik ni, Luqman S. Betul-betul dengar nama dia, Luqman S. Lagu baru Mawi ni apa? Kian apa ni dia yang buat lirik. Kan, Luqman S. Masya Allah. Tuan-tuan kalau jumpa dia, saya nak panggil dia sekali main kuliah kita. Tuan-tuan tengok dia. Luqman S ni. Daripada satu orang musician. Dia musician, main music, kompos lagu, tulis lirik. Kau ni kenapa sahabat cerita dia? Dia sama sekanding nama dengan orang yang ini lagu apa nama sekadar di pinggiran ni baru sahabat tu dia hari lepas. Dia yang buat lirik lagu Purnama Merindu, dia yang buat lirik, kan? Sentuhan dia ni kira lagu mentuk, kan? Tuan-tuan kalau tengok dia lari tuan, Allahu Akbar. Dia bukan kata orang jahat, dia cuma orang yang sibuk dengan kerja-kerja, tak ada. Tapi alhamdulillah hari ni tuan-tuan tengok dia, tak tahu nak kata macam mana. Tak tahu nak kata macam mana. Ni duk telefon main ni, lah duk tulis lirik untuk lagu-lagu yang dia parah kepala malam tidur lambat ni nak karang satu lirik. Yang lirik tu dia harap supaya orang bila dengar ni dia ingat Tuhan. Itu matlamat dia lah ni. Tapi itulah bila dia buat lirik tu, dia punya matlamat nak bagi ingat kata orang banyak yang benda ni. Purnama Merindu, dia tu dalam lirik tu dia kata dia maksud dia tu nak suruh ingat Tuhan lah. Tapi orang ingat kat girlfriend. Dia kata dia nak buat macam mana Ustaz? Dia kata nak bagi hak kita mau tu orang dapat lagu kita mau. Saya kata ni susah. Kan? Banyak tuan ni hak nama-nama besar-besar yang apa duk keluar TV, duk keluar suara abang apa semuanya. Hari ni kira Islam dia ketuk pintu haji. Dia ketuk, dia sedar, dia ketuk, dia jaga, dia ketuk, dia insaf, dia ketuk, dia nak buat perubahan. Banyak tuan-tuan. Semua orang berperanan. Cara saya cakap, tuan-tuan dapat rakaman pergi sampaikan, tak rakam pun dengar, apa yang dengar pergi habang kat kawan, bagi benda ni bergerak, bagi benda ni bergerak, bagi benda ni bergerak. Balighu anni walau ayat. Nabi kata, sampaikan daripada aku walaupun sepotong ayat. Apa dengar aku baca sepotong ayat Quran, sepotong ayat apa dengar tu bagi sampai ke orang. Nabi kata supaya dakwah ni berjalan. Alhamdulillah. Siapa tak mau dunia jadi elok? Dunia lagi tak kiamat, dunia akan ada. Daripada biar dunia rosak, biarlah kita buat dunia ni jadi elok. Dunia tak akan elok kalau orang yang duduk dalam dia tak elok. Bagi ramai orang yang nak jadi elok ni, bagi ramai. Jangan berprasangka dan sebagainya. Bagi ramai orang nak jadi elok ni, bagi ramai. Bulan lepas kita ada mengaji, ada orang pergi katua sama mereka, kawan nak main mengaji. Parking tepi masjid dia, pergi katua sama mereka. Apa cerita? Tak mau main mengaji lah, tentu tak bagus. Biar kosak harta benda orang main mengaji. Kita mahu ada orang macam ni? Kita tak mahu. Tapi ada orang macam ni. Kita kena ketuk hati dia, bagi dia sedang benda tu tak baik, tak mau buat benda macam tu. Mai dengar ni orang doa abang semua jadi baik. Mai dengar. Mudah-mudahan Allah tolong kita kalau kita niat ikhlas kerana dia. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bagi taufik dan hidayah kepada semua orang supaya jadi makin eloklah dunia tempat kita duduk. Wallahu a'lam. Yang baik daripada Allah, yang tak baik sihat saya kita tanggung dengan tasbih kafarah dan syukur. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم الذين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين
وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما